Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang dikasihi lagi dihormati seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan guru, tuan haji, hajah, tuan-tuan perempuan, ayah ibu, para hadirin sidang jemaah, mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur yang tidak terhingga kita rafakkan ke hadrat Allah, kerana dengan izinnya pada malam ini dapat kita bersama-sama diberi rezeki, diberi nikmat yang sangat besar untuk hadir mengimarahkan rumah Allah dengan solat berjemaah. Kemudian kita melapangkan sedikit masa untuk duduk di dalam taman-taman syurga insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang saya muliakan, sebelum kita meneruskan bicara, terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri, bertaaruf, memandangkan ini kali pertama saya berkunjung ke masjid tuan-tuan, Masjid Darul Barakah. Nama saya, nama penuh Muhammad Huri bin Alias, H-U-R-I. Muhammad Huri bin Alias, berasal daripada Lumut, Perak, dan sekarang menetap di Ipoh, Perak. Orang Perak. Sudah berkahwin, masih setia dengan seorang isteri setakat ini. Sudah dikurniakan 6 orang cahaya mata, 3 lelaki, 3 perempuan. Sebelum ini saya berkhidmat dengan Jabatan Agama Islam Perak, JAIP, sebagai imam di beberapa buah masjid di Perak, antaranya Masjid Sultan Azlan Shah atau disebut Masjid Jalan Dairi, kemudian Masjid Muhibbuddin Shah atau disebut Masjid Hospital, dan beberapa masjid-masjid yang lain. Kemudian saya mengambil keputusan berhenti, resign daripada JAIP 2014, hampir 10 tahun. Sekarang ni bergerak secara bebas, memenuhi undangan ceramah dan kerja-kerja dakwah. Jadi orang panggil penceramah bebas ataupun pendakwah bebas. Jadi itu serba ringkas. Salam ta'aruf, saya hulurkan kepada tuan-tuan para hadirin sekalian. Baik, malam ini insya-Allah kita akan membaca sebuah hadis yang saya petik daripada kitab Nasaihul Ibad, sebuah kitab yang disyarah oleh Syekh Ibnu Umar Al-Jawi Al-Bantani. Hadis berbunyi, hubbiba ilayya min dunyakum salasun. Ada 3 perkara yang aku suka, kata Nabi. Salasun, ada 3 perkara yang menyenangkan hatiku. Apa dia? Pertama, at-tibu, iaitu bau harum-haruman. Nabi suka mengenakan bau harum-haruman. Yang kedua, wan nisa'u, wanita, wan nisa'. Dalam Quran ada surah An-Nisa membawa makna perempuan. Jadi maksud perempuan di sini adalah isteri-isteri baginda. Betapa Islam sangat memuliakan kaum wanita,
meletakkan wanita selayaknya dengan peranan yang sangat penting. Ibarat sebuah rumah tangga, sehebat mana pun seorang lelaki ataupun suami, diumpamakan lelaki itu kalau burung tuan-tuan, sayap kanan. Sayap kanan ni kalau sebelah sayap saja tak boleh terbang, maka wanitalah, para isteri menjadi sayap kiri, yang barulah boleh sama-sama terbang. Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Kemudian yang ketiga kata Nabi, aku suka apabila tiba waktu solat. Aku suka apabila tiba waktu solat, kerana solat itu menjadi terapi penenang, qurratu aini, penyejuk mata. Itu dia tuan-tuan, ya. Sadaqta ya Rasulullah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memberi respon. Kata Abu Bakar, sadaqta ya Rasulullah, benar engkau wahai Rasulullah, benar apa yang engkau cakap benar. Engkau suka pakai minyak wangi, ya, sentiasa berbau harum, bau yang menyenangkan. Engkau suka wanita yang ini begitu menghargai kaum wanita, khususnya isteri-isteri baginda. Dan benar engkau wahai Rasulullah, tidak ada waktu yang paling menyeronokkan apabila tibanya waktu solat. Oh, memang suka sungguh Nabi, ya. Wa hubbiba ilayya minad dunya thalathun. Kemudian Sayyidina Abu Bakar pula berkongsi 3 perkara yang dia suka. Pertama, an-nazru ila wajhi Rasulillah. Kata Sayyidina Abu Bakar, aku suka memandang wajah engkau ya Rasulullah. Ini favorite, kegemaran Sayyidina Abu Bakar. Nazru wajhi Rasulillah. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar ni menjadi teman yang paling rapat, yang paling setia, ya, bahkan boleh dinobatkan sebagai penghulu bagi para sahabat. Suka memandang wajah Nabi SAW. Yang kedua, wa infaqu mali ila Rasulillah. Yang kedua kata Sayyidina Abu Bakar, dia suka menginfakkan harta untuk perjuangan yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Ni hubbiba, sampai tahap suka, sampai tahap seronok. Nak capai tahap ni bukan mudah lah tuan-tuan. Ya? Gembira, seronok, tertunggu-tunggu, mencari peluang bila nak infak, bila Nabi nak buat kutipan misalnya, dana jihad, dana kebajikan dan seumpama. Jadi itulah yang diluahkan oleh Sayyidina Abu Bakar, wa infaqu mali ila Rasulillah. Dan sedikit bila kita bercerita tentang infak ni tuan-tuan, ulama membahagikan martabat orang yang infak ni kepada 3 kategori, 3 level. Pertama dengan istilah sakhiyun, sin kha ya. Sakhiyun ni dia infak harta dia, gaji dia, pendapatan dia sekitar, lebih kuranglah takriban, lebih kurang dalam 30 ke 30%. Gaji dia, pendapatan dia 30% tu memang untuk infak fisabilillah, untuk masjid, untuk anak yatim, untuk kebajikan, apa sajalah, ya. Itu martabat namanya sakhiyun. Kemudian yang tinggi sikit pada sakhiyun namanya judun, jim waw dal, judun. Judun ni tuan-tuan, gaji dia, pendapatan dia, dia infak sekitar dalam, mungkin kita kata dalam 60
ke 70% barangkali. Hampir melebihi separuh. Ya. Kalau gaji dia 5,000 contoh, 2,500 tu memang dah diasing siap-siap ni untuk infak fi sabilillah. 2,500 lagi tu pandai-pandai dah diurus kehidupan dia. Kemudian martabat yang paling tinggi namanya isar. Alif ya sa alif ra, isar. Isar ni lagi dahsyat dah tuan-tuan. Ya. Isar ni sampai satu tahap mereka menginfakkan keseluruhan harta yang ada. Seperti Sayyidina Abu Bakar sendiri yang kita baca dalam sejarah perang Tabuk, bila Nabi tanya apa yang engkau tinggalkan, wahai Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan di rumah? Aku tinggalkan Allah dan Rasul. Maknanya habis clear. Sebab perang Tabuk ni satu perang yang besar, bertempur dengan tentera Rom, maka sudah pasti memerlukan dana yang sangat banyak. Maka Sayyidina Abu Bakar tanpa berfikir panjang, ya, habis dia infak. Itu dipanggil isar. Kemudian ada seorang tokoh ulama hebat bernama Syekh Sa'id bin Lais. Dia ni ulama, tok guru, dan dalam masa yang sama seorang usahawan. Jenis orang niaga, otak bisnes ni. Dalam riwayat menyebutkan pendapatan tahunan Syekh Sa'id bin Lais ni tuan-tuan mencecah 80,000 dinar. Ya, setahun tu hasil keuntungan dia masya-Allah tabarakallah 80,000 dinar. Dan 80,000 dinar tu tuan-tuan kesemuanya dia infak. Bila ada ahli jemaah bertanya kepada Syekh Sa'id bin Lais ni, dia kata, tuan guru dah keluarkan zakat ke belum? Ada ahli jemaah yang tanya. Tuan guru ni dengan seloroh, dengan bergurau dia jawab, saya tak keluarkan zakat. Saya tak keluarkan zakat. Dia mengusiklah. Kenapa tak keluarkan zakat? Sebab tak ada apa nak dikeluarkan, semua dah habis dah. Kalau zakat 2.5% misalnya, ni dia bagi licin. Ini martabat isar. Dan ada lagi lah beberapa nama-nama yang kalau kita baca, tahap sifat pemurahnya begitu luar biasa. Kita tak mampu isar, sekurang-kurangnya judun tadi. Judun pun tak mampu, sakhiyun. Ikutlah keupayaan masing-masing. Yang penting setiap daripada kita jangan lepaskan peluang apabila ada lebihan rezeki yang Allah beri, kita infak. Wa an takuna ibnati tahta Rasulillah. Kemudian kata Sayyidina Abu Bakar yang ketiga dan yang terakhir, aku suka sangat apabila anak perempuanku ibnati iaitu Aisyah radhiyallahu anha menjadi isteri bagi Nabi SAW. Seronok tak terkatalah. Apabila Siti Aisyah menjadi isteri Nabi SAW. Habis, sadaqta ya Aba Bakrin. Kemudian Sayyidina Umar pula tuan-tuan mencelah. Bermula dengan Nabi kongsi 3 perkara yang baginda suka, kemudian disambut oleh Sayyidina Abu Bakar, kini giliran Sayyidina Umar pula. Tapi sebelum tu Sayyidina Umar kata apa? Sadaqta ya Aba Bakrin, benar engkau wahai Abu Bakar. Benar, apa yang kau cakap betul. Engkau suka tengok wajah Rasulullah, kalau sehari tak jumpa Rasulullah tu kira keluh kesah lah. Orang bercinta, berkasih kan. Nabi ni kan kekasih kita. Nisbah manusia nombor 1 Nabi lah yang mesti duduk dalam hati kita. Ranking nombor 1. Benar engkau wahai Abu Bakar, kata Sayyidina Umar, engkau suka infak. Dan benar kami boleh lihat daripada raut wajahmu, engkau begitu seronok, teruja apabila Rasulullah menjadikan Siti Aisyah sebagai isterinya. Tu. Wa hubbiba ilayya minad dunya salasun. Aku pula, kata Sayyidina Umar, nak berkongsi 3 perkara yang aku suka.
Jadi hari itu pakat-pakat kongsi, pakat-pakat share kegemaran, favorite. Mungkin banyak lagi tuan-tuan kegemaran kita tuan-tuan, tapi ranking nombor 3 ni, top 3 ni hak ni lah. Apa kata Sayyidina Umar? Pertama, al-amru bil ma'ruf. Al-amru bil ma'ruf. Amar ma'ruf. Aku suka buat kerja yang namanya amar ma'ruf. Amar ni kita ajak, kita suruh. Ma'ruf, apa dia ma'ruf? Biasa kita akan terjemah ma'ruf ni benda baik, kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Tetapi ada satu tafsiran tuan-tuan yang saya kira sangat senang dan jelas untuk difahami. Ma'ruf ialah setiap perkara yang Allah wajibkan ke atas umat Islam, itulah ma'ruf. Apa sahaja yang Allah wajibkan ke atas orang Islam, itulah ma'ruf. Apa dia? Contoh hak mudah-mudah, sembahyang kan, sembahyang fardu. Ya. Jadi apabila ada orang Islam tak sembahyang, kena ada satu pihak yang suruh dia sembahyang. Itu namanya amar ma'ruf. Dan kita selalu baca dalam surah apa tu? Ali Imran. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Memang Allah sebut wal takum minkum ummah. Hendaklah ada satu kumpulan, satu organisasi, satu pihak yang menyuruh kepada ma'ruf. Apa dia? Kalau ada orang Islam tak solat, kena suruh. Menutup aurat wajib. Kalau ada orang Islam tak menutup aurat, apatah lagi memakai pakaian yang tak sepatutnya dipakai, kena ada pihak yang amar ma'ruf, suruh dia tutup aurat. Itu makna ma'ruf. Dan bayangkan tuan-tuan, Masya Allah, Sayyidina Umar sebagaimana yang kita maklum, merupakan salah seorang daripada khalifah yang 4. Selepas Abu Bakar, Sayyidina Umar memerintah hampir 10 tahun. Sayyidina Abu Bakar 2 tahun je. Yang paling singkat Sayyidina Abu Bakar. Lepas tu naik Sayyidina Umar. Bayangkan dia sebagai pemimpin nombor 1 negara yang kita sebut khalifah ke, Amirul Mukminin ke, Perdana Menteri ke, Presiden ke, dia memegang jawatan nombor 1 tu dalam keadaan jiwa dia suka amar ma'ruf. Bayangkan. Dia sebagai pemimpin. Sebab tu kalau kita tengok antara dia punya pekeliling, kalau kita tengok sejarah kepimpinan Sayyidina Umar, sehingga ada ulama karang satu kitab khas, Umar wa umara'uhu. Ada satu kitab tajuk Sayyidina Umar dan Exco kepimpinan dia. Dia keluarkan satu surat pekeliling, misalnya salah satu daripadanya dia kata apa? Inna ahamma umurikum indi as-solah. Tengok tuan-tuan. Sesungguhnya perkara yang perlu kamu beri penekanan dalam pentadbiran adalah solat. Itu amar ma'ruf. Dia suruh, dia kerahkan rakyat dia, exco dia, menteri dia, ketua polis ke, ketua apa hakim ke, solat mesti jaga. Dia guna kuasa yang dia ada. Dan inilah Islam tuan-tuan. Ya, hari ini kadang-kadang kita dah semakin hilang rohnya tu. Kerana apa? Kerana kita faham Islam ni seolah-olah agama peribadi. Dia nak semayang, semayanglah. Tak nak semayang pun, itu pandai-pandailah dia dengan Tuhan. Jadi kita yang ada jawatan sebagai ketua, pengetua, pengarah, orang besar-besar ni, kamu nak semayang, baguslah. Tak nak semayang, itu kamu dengan Tuhan, pandai-pandai. Tak. Salah. Kita sebagai orang nombor 1, sebagai ketua, kena suruh. Macam kita lah sebagai suami tuan-tuan, sebagai ketua keluarga kan. Nabi suruh kita ajar anak semayang umur 7 tahun. Kalau 10 tahun tak semayang juga boleh rotan. Siapa yang nak buat tu? Ayah lah. Sebab ayah adalah Perdana Menteri di rumah.
Jadi dia bawa daripada rumah ke masyarakat, bawa sampai ke negeri, bawa sampai ke negara. Sebab itu nampak macam seronok ada jawatan ni tuan-tuan. Tapi nak menjawab depan Allah nanti, di akhirat nanti, berpeluhlah. Apa yang kamu buat, apa dasar-dasar yang kamu buat, bagaimana sistem yang kamu corak dalam sebuah negara yang kamu pimpin, dalam sebuah negeri yang kamu pimpin, apakah kamu buat kerja-kerja amar ma'ruf. Ni tuan-tuan para hadirinnya. Yang kedua, wan nahyu 'anil munkar. Ni dia pakej sebenarnya, tapi dia nomborkan. Nombor satu amar ma'ruf, nombor dua kata Sayyidina Umar, aku suka apa? Nahi munkar. Betul lah tu. Ya, amar ma'ruf, nahi munkar. Nahi mencegah, munkar ni lawan kepada ma'ruf. Ini cara senang nak faham. Kalau ma'ruf tadi apa? Setiap perkara yang Allah wajibkan ke atas umat Islam, itulah namanya ma'ruf. Mungkar, setiap perkara yang Allah haramkan ke atas orang Islam, itulah mungkar. Jadi bila ada orang Islam buat benda haram, minum arak contohnya, kita kena cegah, kita kena larang, kita kena warning, dan mungkin kita kena denda dan seumpamanya. Kena cegah. Kalau ada orang Islam yang gatai-gatai nak perjuangkan LGBT ke apa contoh, kena ada pihak yang khususnya pihak berautoriti, kena cegah, kena halang. Itu maksud nahi mungkar. Saya teringat satu kisah tuan-tuan. Ada seorang mufti zaman kerajaan Turki Osmaniyah. Ya, dikatakan mufti yang ke-22 dalam kerajaan itu, yang masa tu dipimpin oleh Sultan Ahmad I. Sultan Ahmad I ni satu ketika dia tulis surat, dia tanya kepada Tuan Mufti ni, dia tanya apa? Dia kata, kenapa zaman saya memerintah ni, zaman saya jadi sultan ni, umat Islam berada dalam keadaan yang teruk dan lemah. Dengan gejala sosial, dengan benda mungkar, dengan maksiat berleluasa begitu begini. Jadi dia tanya, minta pandangan mufti. Ya, mufti ni namanya Syekh Sa'duddin bin Hasan. Syekh Sa'duddin bin Hasan. Jadi bila dia terima surat tu daripada Sultan Ahmad I, dia balaslah. Dia balas surat tu pendek je tuan-tuan. Dia kata apa? Ini bukan urusan saya. Mufti jawab macam tu. Dia balas surat raja ni tadi, Sultan Ahmad, ini bukan urusan saya. Sultan baca dah tentu angin dah tuan-tuan. Ni mufti apa? Ni mufti cak ayam ke? Kita tanya benda serius, benda penting. Dan dia sebagai mufti sepatut bagilah jawapan yang kemas sikit. Boleh dia jawab ini bukan urusan saya. Jadi Sultan Ahmad kira macam murka lah. Dia panggil terus mufti ni datang menghadap. Tak ada surat-surat dah. Datang menghadap bagi penjelasan. Jadi mufti Syekh Sa'duddin bin Hasan ni, dia pun jawab. Ya, kalau kita ibaratnya, ampun tuanku, ya, sembah patik harap diampun. Ya. Tuanku tanya, apa sebab zaman tuanku memerintah umat Islam jadi teruk? Saya beri jawapan lah, itu jawapan dia. Jadi tuanku ataupun Sultan Ahmad ni tak berapa faham. Apa maksud kamu itu jawapan dia? Ialah jawapannya, ini bukan urusan saya. Kita jadi teruk, jadi lemah apabila orang Islam melihat benda mungkar, tengok orang buat maksiat, dia jawab, ini bukan urusan saya, ini bukan anak saya, ini tak ada kena-mengena dengan saya. Akhirnya benda mungkar itu membarah, merebak dan viral. Dan sampai satu tahap yang paling kita takut, benda-benda maksiat, benda mungkar, hari ini kita panggil apa? Normalisasi, dah jadi normal. Bila jadi normal tuan-tuan, memang beratlah. Sebab masing-masing selesa, ya, dengan kehidupan masing-masing. Orang kata apa? Berada dalam zon selesa. Nak buat kerja amar ma'ruf nahi mungkar ni tuan-tuan memang berisiko.
Terutamanya nahi mungkar. Amar ma'ruf tahan lagi. Amal ma'ruf itu pun semacam juga kena maki hamun. Tanyalah jemaah-jemaah tabligh yang pergi rumah-rumah ajak orang sembahyang kan. Jom sembahyang, jom malam ni datang ke masjid. Macam-macam kena sembuh. Itu amar ma'ruf. Kalau nahi mungkar lagi dahsyat. Ya, saya masa berkhidmat dengan Jaib dulu, bahagian penguat kuasa. Bahagian penguat kuasaan kan, kita ada bahagian dakwah, bahagian undang-undang keluarga, bahagian masjid, macam-macam bahagian. Bahagian penguat kuasa ni, Masya Allah, kalau tanya dia punya orang-orang atas tu, kalau kami sana panggil KP lah, ketua pengarah, KPP apa semua, terima surat ataupun kita kata apa ya, ugutan, peluru, kena simbah asid, kena biasa tu. Ya, sebab apa? Pergi rush kelab malam, pergi judi, tangkap khalwat. Siaplah. Kalau tuan-tuan masih ingat di Pahang, ketua penolong pengarah Pahang tahun bila entah, yang kena tembak depan-depan tu. Itu sebab dia isu Tuhan Harun. Tuhan Harun, ajaran sesat. Nak dicegah ajaran sesat. Risikonya mati tuan-tuan. Sebab tu tak ramai orang yang sanggup turun ke lapangan buat kerja amar ma'ruf nahi mungkar kerana sangat berisiko. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun. Boleh baca dalam surah Al-Baqarah. Kenapa kata Allah setiap kali kami hantar rasul, yang mana rasul ini membawa ajaran yang tidak secocok dengan nafsu kamu, istakbartum, lalu kamu jadi sombong, kamu dustakan rasul-rasul itu, bahkan sebahagian daripada rasul itu kamu bunuh. Nampak tuan-tuan? Itu risiko amar ma'ruf nahi mungkar, risikonya nyawa. Kalau Nabi pun dibunuhnya, Nabi Yahya, Nabi Zakaria dan beberapa lagi Nabi-Nabi terutama di kalangan Bani Israel. Yang bukan Nabi lagi lah tuan-tuan. Ya, sebab tu pagi tadi saya sebut dalam kuliah subuh di masjid Gita. Ya, saya kata kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebelum dilantik menjadi rasul, orang Mekah cukup sayang dengan Nabi, bahkan mereka gelar Nabi dengan gelaran Al-Amin. Ya. Tiba-tiba bila Nabi isytihar dia adalah Rasulullah, orang yang sama yang sebelum ini sayang Nabi, tiba-tiba benci Nabi, musuh Nabi, nak halau Nabi dan macam-macam. Why? Kenapa kan? Kerana jawapannya tuan-tuan, Nabi buat kerja amar ma'ruf nahi mungkar. Sebelum itu tak ada lagi arahan untuk ajak mereka ani'budullah wajtanibut taghut, sembahlah Allah semata-mata, jangan sembah berhala, belum ada. Sebelum jadi rasul, orang kampung, orang Mekah suka dekat Nabi. Sebab apa? Sebab Nabi orang soleh, orang baik. Macam tuan-tuan, orang baik datang solat berjemaah, berzikir, puasa sunat, baca Quran, itu namanya soleh. Tapi bila tuan-tuan buka mulut, ajak orang, ajak jiran, ajak kawan-kawan, jom datang ke masjid, jom jadi orang baik, jom tinggal maksiat, itu namanya musleh. Kalau kita baik seorang-seorang, namanya soleh. Tapi kalau kita ajak orang lain jadi baik, namanya musleh. Yang musleh ni orang tak suka. Tuan-tuan berzikir ribu-ribu sehari, orang pun tak heran. Berzikirlah sampai buah tasbih terbakar pun mereka pun tak peduli. Tapi jangan kacau kami. Jangan cakap benda yang kami buat ni tak boleh, haram, berdosa, kami tak nak dengar yang tu. Begitulah orang Mekah. Tak nak dengar Nabi kata berhala ni sesat. Tak nak dengar kata minum arak ni haram. Tak nak dengar kata tanam budak perempuan hidup-hidup berdosa. Tak payah. Engkau buat ibadat engkau dah. Jangan kacau orang lain. Ini risiko amar ma'ruf nahi mungkar.
Sebab itu bila Sayyidina Umar sebut, Masya Allah, dalam keadaan dia seorang pemimpin nombor satu, orang bawah senang banyaklah tuan-tuan. Sebab pemimpin pun dah ada fikrah, ada cara fikir. Aku nak amar ma'ruf, nahi mungkar. Kalau tak ada, jenuh orang bawah. Kawan saya tuan-tuan di Semenanjung, sikitlah cerita. Ustaz lah. Dia terima satu surat untuk hadir membaca doa dalam satu majlis. Tak ada masalah nak baca doa tu. Tapi bila dia check dia punya acara majlis, agak terkejut bila dia tengok dalam tentatif program tu ada acara tari menari. Berbelah bagi tuan-tuan, nak pergi tak pergi. Ni surat dah keluar, ni surat rasmi kan daripada orang atas ni. Akhirnya dia ambil keputusan tak pergi. Sebab rasa tak sedap lah lepas doa, sambil ada makan-makan itu ada tari menari begitu begini. Dia rasa tak kena, dia tak pergi. Bila tak pergi tuan-tuan, kena panggil lah, tunjuk sebab kenapa tak hadir. Dia pun jawab lah, dia kata saya bukan tak nak datang, memang asalnya nak datang, tapi bila saya tengok ada majlis tari menari ni rasa macam tak apa kena pula. Dengan jawapannya itu tuan-tuan, kena tukar 24 jam. Dicas sebagai anti-sosial. Itu dia. Bila orang atas, ini bukan orang atas yang nama Acong Mutusami tuan-tuan. Orang atas yang namanya Abdul Rahman, yang namanya Muhammad, yang namanya nama orang Islam. Itu yang Nabi kata, Islam hanya tinggal nama. Baik. Wathaubul khalqi. Azan dulu. Okey, baik, kita beri laluan azan. Baik. Yang ketiga kata Sayyidina Umar, wathaubul khalqi, aku suka. Ini cerita suka ni, kegemaran. Suka memakai pakaian yang sederhana. Dalam kitab ni dia terjemah memakai pakaian yang usang. Tapi saya terjemah dengan bahasa yang agak relevan sikit, memakai pakaian yang sederhana. Jadi Sayyidina Umar ni memang jiwa dia begitu. Walaupun dia menjawat jawatan orang nombor satu, tapi pakaian dia sama macam pakaian rakyat. Level zuhud dia tu lain macam sikit. Itu Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Dia tak suka membazir. Dia kalau kita kata apa, bahagian audit tu, memang rakyat takutlah, menteri-menteri dia cukup takut dengan Sayyidina Umar. Dia check satu persatu, jangan ada membazir, jangan ada salah guna kuasa. Kalau ada siap. Itu Sayyidina Umar. Dia sangat sederhana. Sadaqta ya Umar. Kemudian Sayyidina Osman pula tuan-tuan mencela. Benar engkau wahai Umar, benar-benar apa yang kau cakap tu memang betul. Amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab tu Sayyidina Umar ni dapat gelaran Al-Faruq. Jiwa dia memang macam tu, putih-putih, hitam-hitam, jangan kona-kona dengan dia. AA lah, kalau Z. Itu Al-Faruq. Jadi Sayyidina Osman sendiri mengiyakan, sadaqta, benar. Wa hubbiba ilayya minad dunya salasun. Kemudian Sayyidina Osman pula nak berkongsi tuan-tuan, 3 perkara yang dia suka. Apa dia? Isba'ul ji'an. Pertama, memberi makan orang yang lapar. Dia suka. Wa kiswatul uryan. Saya baca terus sebab dia berkait juga macam atas tadi. Suka memberi pakaian kepada orang yang tak berpakaian. Suka beri makan orang yang lapar. Makan tu pula sampai dia kata apa? Isba'. Isba' ni kenyang. Makan sampai kenyang. Wa kiswatul uryan, dan memberi pakaian kepada orang yang uryan ni asal makna telanjang. Makna susah sungguhlah, tak ada pakaian, beri.
Jadi kalau tengok jiwa Sayyidina Osman ni, kalau kita hari ni lah tuan-tuan, sesuai pegang apa? Biro apa ni? Biro kebajikan kan? Lajnah kebajikan. Kalau Sayyidina Umar tadi, dia kalau buat penguasaan, bagi kat dia. Jadi di mana ada orang miskin, di situ ada Sayyidina Osman. Di mana ada anak yatim, ibu tunggal, gelandangan, orang-orang melarat, di situ ada Sayyidina Osman. Jiwanya begitu. Kalau kes-kes kebajikan dalam kampung, dalam taman, dalam qaryah, memang Sayyidina Osman ada semua senarai nama-nama fakir, miskin dan seumpama. Jiwanya begitu. Wa tilawatul Quran, dan yang ketiga kata Sayyidina Osman, aku suka membaca Quran. Semua sahabat suka baca Quran, tapi dah dia nak kongsikan antara kegemaran utama dia, membaca Quran. Itu dia tuan-tuan. Ada satu orang kiai, kalau sebut kiai ni kita pun maklumlah di Indonesia. Kalau Malaysia kita panggil Tok Guru, kalau di belah-belah Patani panggil Baba. Pagi tadi ke sini Baba Li, ini dah Baba Ghazali, Baba Li Sekang. Saya pun alhamdulillah sempat juga numpang tadi dekat Mahat Makki di belah-belah Samarahan, ikut daurah baca kitab apa tu, Matan Ummu Barahin, Baba Li. Jadi belah Thailand sana panggil Baba, kalau kiai Endon. Jadi ada satu orang kiai ni tuan-tuan. Ini diceritakan oleh Syekh Aminuddin, salah seorang ahli majlis fatwa negeri Kedah. Tapi dia tak sebut nama, dia cuma sebut gitu saja, umum. Ada seorang kiai ni, dia mengeluh. Dia mengeluh dengan mengatakan bila umurnya dah semakin meningkat, dah tua, dah berumur kan, dia tak dapat lagi nak baca Quran macam zaman muda-muda dulu. Dia mengeluh, dia rasa ralat. Maklumlah faktor umur, faktor mata pun dah kabur, tenaga dah macam-macam kan. Jadi anak murid pun tanyalah, Tuan Kiai, Pak Kiai, umur yang dah macam ni dah bertua ni, sehari baca berapa muka Quran? Yang mengeluh tu, dia kata saya hanya mampu baca satu hari 3 juzuk sahaja. Satu hari mampu baca 3 juzuk sahaja, dah mengeluh tuan, tak puas hati. Berbanding zaman muda dia busuk-busuk 5 juzuk. Zaman tengah 20-an, 30-an, 40 segar-segar lagi kan. 5 juzuk tu dah koman-koman dah. Tapi bila dah berumur dia kata hanya mampu baca 3 juzuk lah macam tu. Masya Allah, tabarakallah. Ini dipanggil ahli makrifat, orang-orang soleh. Mereka merasa bimbang kalau amalnya sedikit. Kita orang awam merasa bimbang kalau harta sikit. Itu tahap kita lah, termasuk saya yang bercakap ni tuan-tuan. Orang soleh, ahli-ahli makrifah susah hati fikir amalan aku Allah tak cukup, sikit. Nak bawa jumpa dengan Allah nanti macam mana? Padahal 3 juzuk bagi kita dah cukup lumayan dah tuan-tuan. Gila-gila lumayan dah. 10 hari khatam. Sebulan 3 kali khatam tu. Kita 3 tahun nak khatam sekali pun belum tentu. 3 tahun. Relax je, tak ada apa pun. Ini sehari boleh baca 3 juzuk, susah hati. Allahu Akbar. La haula wa la quwata illa billah. Usah ceritalah Sayyidina Osman ni, yang sehari baca berapa khatam. Sadaqta ya Osman, kita tutup. Yang akhir sekali Sayyidina Ali pula mencelah, benar engkau wahai Osman. Jadi tertib tu cantiklah. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali radhiyallahu anhum. Elok je kena susunan khalifah tu. Macam dah tahu-tahu je kan. Padahal ada lagi sahabat-sahabat lain, tapi yang lain tak mencelah. Hak ni je mencelah tu. Tu macam dah ada satu hing dah. Inilah pengganti-pengganti Nabi nanti. Sadaqta ya Osman, kata Sayyidina Ali, benar engkau wahai Osman. Apa yang kau cakap tu betul sangat.
Sodakta. Sodakta ni sidik lah, benar kan? Jadi orang kata apa? Cakap serupa bikin lah. Kita ni tuan-tuan risau, duk cakap itu ini, kawan yang dengar dia bukan sodakta. Auta. Habis ya. Ta tu ta juga ujung kan. Sodakta. Kalau sodakta, benar engkau. Kita sembang baik punya pam kawan dengan pira mabuk. Auta. Maknanya habislah credibility kita, orang tak percaya. Ini sembang kari lah macam-macam kan, kena kencing. Tapi sahabat tidak. Sebab itu masing-masing boleh membenarkan betul apa yang kamu cakap, itu yang kamu buat. Ini yang payah sebenarnya. Masya Allah. Wa hubbiba ilayya minad dunya salasun. Kemudian Sayyidina Ali pula berkongsi 3 perkara yang dia suka. Al-khidmatu lidhaif. Aku suka melayan tetamu. Maknanya Sayyidina Ali suka tetamu datang ke rumah. Walaupun kita tahu Sayyidina Ali ni dia tak macam Sayyidina Osman, tak macam Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Mereka ni hartawan sikit, elit-elit sikit. Sayyidina Ali ni orang biasalah, marhain. Susahlah kita kata orang susah. Sampai Fatimah pernah mengadu dekat Nabi, tuan-tuan. Susah hidup dengan Abang Ali ni, susah. Tapi bukan nanti senang baru nak tetamu datang rumah. Sebab Sayyidina Ali faham tetamu datang ke rumah itu membawa rahmat. Jamulah apa ada. Biskut lutut ke, biskut mayat ke. Dah lah, cicah kopi dah lah. Bukan nanti nak masak siakap 3 rasa, buat spaghetti ke kan. Tak apalah, ikut kemampuan masing-masing. Tapi mesejnya dia suka tetamu datang ke rumah dan dia layan takat mana yang dia mampu. Dia suka hal tu. Wasaumu fil har. Yang kedua, Sayyidina Ali kata apa? Aku suka berpuasa, saum. Puasa sunat lah ni. Cuma pelik sikit tuan-tuan, di hujung tu dia kata fil har. Puasa sunat yang paling disukai oleh Sayyidina Ali bila kena musim panas. Kalau musim panas tu, sonok bukan kemain Sayyidina Ali. Yes. Ibarat macam itulah. Kan? Kita kalau puasa sunat daripada subuh bawa ke maghrib, mendung je tuan-tuan. Yang tu kita yes. Sujud syukur tuan-tuan, hari tu redup je. Kena hujan pula, lega. Cuba kita puasa sunat musim panas, keluar tu boleh kena stroke haba tuan-tuan. Jangan. Naik kereta tengah hari, tengok orang buat jalan, dia pegang air teh ais. Pekerja-pekerja buat jalan tu teh ais gantung kan, menyumpah-nyumpah gitu. Menyesal aku puasa hari ni. Tengok teh ais je pun. Jangan buat main. Maknanya apa? Sayyidina Ali ni Masya Allah, orangnya lasak kan? Lasak. Inilah komando-komando Nabi. Yang fizikal mereka hebat, lasak. Spiritual mereka hebat. Tentera macam ni yang baru boleh menjatuhkan Rom dan Parsi. Lasak. Kalau dah puasa tengah panas tuan-tuan, sonok. Gila. Ni otak 69 punya komando ni. Tapi spiritual mereka, rohani mereka, Quran mereka, solat jemaah mereka luar biasa. Baru Allah bagi kemenangan. Wadharbu bisayf. Dan yang ketiga, betul lah ni. Wadharbu bisayf. Saif ni pedang, Saifullah. Suka mengangkat pedang. Mana perang? Dia tak boleh dengar ada seruan jihad, jadi ketagih kan. Jihad fi sabilillah. Maknanya Sayyidina Ali ni akan masuk dalam senarai tentera yang paling awal lah, yang mendaftar, ibaratnya gitu. Sebab tu kita tengok dalam perang Badar, sebelum berlaku perang Badar kan mereka lawan seorang-seorang, seorang lawan seorang. Itu budaya Arab punya style. Tapi dalam perang Badar dia hantar 3 di pihak Islam, 3 di pihak musuh. Dan Nabi memilih Sayyidina Ali. Walaupun ada abang-abang senior lagi, Khalid Al-Walid, ada apa lagi, Sayyidina Umar. Tapi Khalid Al-Walid belum Islam lagi lah, perang Badar kan. Tapi ada jago-jago yang hebat. Nama Sayyidina Ali naik. Maknanya nampaklah dia punya keberanian, ketangkasan dia yang sangat luar biasa. Walaupun dia masa itu masih muda lagi. Sayyidina Ali.
Umurnya dalam 20-an, 24, 25 macam tu. Lebih kurang lah dalam perang Badar. Jadi inilah tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu para hadirin, sedikit perkongsian berkenaan tiga kegemaran yang dimulai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian disusuli oleh keempat-empat khulafa ar-rasyidin. Jadi maknanya kita cek tengok sama tak kesukaan kita dengan kesukaan para sahabat, ataupun apa yang sahabat suka kita pun kena usaha bagi suka juga. Dan sudah pasti kalau kita tengok keempat-empat sahabat ni mempunyai kelebihan kemahiran perwatakan masing-masing. Kalau Sayyidina Uthman tadi kita cakap bab kebajikan, tak apa, itu lebih dia. Sayyidina Umar karakternya begini. Tapi akhirnya masing-masing ada sumbangan untuk Islam. Tak ada masalah. Kita ni tak ada siapa yang hebat, tak ada siapa yang boleh mendabik dada. Kita hanya orang kata apa, ibarat batu bata yang akhirnya tersusun menjadi satu bangunan. Itulah Islam. Ya, ta'awun 'alal birri wat taqwa, kita saling tolong-menolong. Kekurangan saya tuan-tuan tampung, kekurangan tuan-tuan saya tampung. Begitulah lebih kurang kan. Itu biasalah kehidupan. Mana ada orang yang sempurna. Yang penting masing-masing kita fikir apa sumbangan kita untuk Islam, apa kegemaran kita dalam bab ibadah sebagai persiapan kita untuk dibawa bekalan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah tuan-tuan puan-puan para hadirin, sekadar itu. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian. Terima kasih juga kepada pihak masjid yang sudi memberi laluan untuk kita bertemu pada malam ini. Mohon maaf pasti ada kekurangan dan kekasaran. Dan untuk makluman tuan-tuan, perjalanan program saya di Sarawak ni Jumaat, Sabtu, Ahad, esok dah balik dah. Selama 3 hari disusun oleh kekanda saya Dr. Hazman di bawah NGO Puitis. Jadi kalau tuan-tuan ada lebihan rezeki, sudilah kiranya untuk menyumbang, ada tabung dekat situ. Kalau tak bawa duit boleh ambil nombor akaun ataupun bertanya terus dengan Dr. Hazman apa yang boleh nak dibantu. Mungkin tuan-tuan dalam jemaah ni ada yang level isarun tadi yang kita bincang kan. Oh, masya-Allah. Mungkin ada yang level judun, tahap pemurahnya, dan mungkin ada yang sakhiyun. Masya Allah. Dan itu peluang untuk kita menuai hasil di akhirat nanti dengan sumbangan-sumbangan kita, wakaf-wakaf kita, infak-infak yang kita berikan, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma